Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina sempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina yang ke-122. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Dan Tuan Yang Terutama Mikhail Mishutin, Perdana Menteri Persekutuan Rusia serta Kerajaan dan Rakyat Persekutuan Rusia sempena dengan Russia Day. Negara Brunei Darussalam mencatat sehari lagi tanpa kes baru jangkitan COVID-19. Ketika mengumumkan situasi terkini itu pada sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Wong Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Jumaat, 20 Syawal 1441 Hijrah, bersamaan dengan 12 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya seorang pesakit yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sementara itu, pada masa ini seramai 88 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala seramai 2,735 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Dan dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 423 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 24,131 ujian. Berikutan makluman mengenai BruHealth App, alhamdulillah setakat ini seramai 371,347 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula sejumlah 7,257 telah mendaftar kepada aplikasi BruHealth. Manakala sebanyak 2,145 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan. Sehubungan dengan aplikasi Premis Scan ini, semua premis-premis adalah dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi tersebut bagi memudahkan pengimbasan kod QR, terutama sekali kepada orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Tata cara penggunaan sungkup muka dan penutup rambut di premis-premis makanan disentuh semasa sidang media. Menteri Kesihatan berkata tata cara tersebut telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada bulan Mei lalu. Premis-premis makanan ni ada dikeluarkan itu tata caranya oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. I think about 16 Mei 2020 berang punya press release. Walau bagaimanapun selepas itu Kementerian Kesihatan melalui dengan press conference di sini ada menyatakan mengenai penggunaan mask dan hairnet, especially yang menyediakan atau membuat makanan itu. So
any restaurants or siapa jua yang ada menjual makanan atau minuman, sama ada yang jenis takeaway atau dine in, adalah dimestikan untuk memakai mask. Okay, ini Kementerian Kesihatan pulang punya ya, under the Infectious Disease Act. Apa yang Kementerian Kesihatan mahukan ialah setiap premis di mana ada yang menyediakan makanan atau minuman, sama ada takeaway atau fast food dan sebagainya, adalah dimestikan untuk memakai mask. Dan yang actual memasak-masak tu dimestikan memakai some sort of hairnet lah. I think Kementerian Haluan Negeri ada mengeluarkan kenyataan pasal the logistic of capacity and distancing. Okay, tu ada rongnya. But from Kementerian Kesihatan, on top of that, we just need these two things, a mask and the hairnet for yang menyediakan. And of course, dalam Kementerian Haluan Negeri itu premis mesti mencek QR code, all those kind of administrative thing lah, temperature check and physical distancing and capacity-nya lah, masa ni 30%. Itu ada Kementerian Haiwan dalam negeri menyatakan dalam orang punya press release before. Menteri Kesihatan juga menjawab persoalan mengenai pematuhan dalam kalangan keluarga tentang pelaksanaan penjarakan sosial di restoran-restoran sebagai langkah berwaspada. Because diorang andang serumah sudah kan, so they exposed to the same kind of risk. Jadi itu they can pulang in theory lah, sit together, macam suami isteri lah, distancing, because they've been together before, and so ganya itu ni, he needs the trust of the patrons and the sekarang sama kawan-kawan tu. You see, people can abuse this, but that's why we don't put it. Apanya orang say that family can sit together. Then kawan-kawan mengaku kami semua family journey-nya. So that's the difficulty. So yang sebaiknya you do some kind of distancing. But like I said, kalau agaknya yang serumah tu, of course the risk, they have the same risk before this. So di rumah pun sekerita pun sama-sama juga kan. So in theory they can sit together, but agaknya payah memantau lah. That's why each patron or pengunjung must be honest lah with each other. Because ni end of the day, tadi untuk mengawal penularan COVID ini kan. So everyone should be socially responsible. That ni benar-benar keluarga. Pun you not serumah, then of course you do the normal physical distancing in a restaurant. Dan pengunjung pun mesti berhemah juga. Kalau kena tegur tu jangan termarah. Ia bertanya kan tu. Kalau benar-benar serumah kan indah. Because you have a few complaints that pengunjung ni ada they ignore it, okay, or they just don't care. But perlu ditekankan kepada orang ramai, iatah masanya ni where social responsibility is even more important, because we are de-escalating bah, okay. So we have to mesti menjayakan de-escalating atau pengurangan penjarakan sosial ni well. If one of you breach this, then ia akan mengganggu apa ataupun apa jua tadi punya pengorbanan selama ni, then it's akan anda berbaloi. So everyone just have to play a part, okay. So terutama pengunjung-pengunjung bila ditegur itu take note lah. Mengenai perjanjian pergigian, khususnya pendakap gigi, Menteri Kesihatan menyatakan bahawa prosedur seumpamanya adalah berisiko memandangkan ianya perlu dilakukan pada jarak yang dekat. Dental procedures per se is one of the risky procedures lah during this COVID, because of the close proximity itulah. Especially dalam membuat atau merawat gigi
sebagainya, ia ditakuti kalau pesakit itu batuk bah. It's right in the face. So walaupun you pakai mask, so the shield has to be there juga. Jadi macam braces ni difahamkan pula because after a few period dorang mesti dicek, dikancangi and things like that lah. So we will look into this closely. Tapi secara amnya rawatan gigi ni we will only back to normal when everything is normal lah. Of course kalau yang emergency we rawat lah. There's a procedure for it. But we look into how these braces can be done effectively lah. Perkembangan sektor infokomunikasi di negara Brunei Darussalam dikongsikan semasa persidangan melalui sidang video dalam kalangan jemaah Menteri ASEAN dan Republik Rakyat China. Khutbah Jumaat hari ini menyarankan agar umat Islam sentiasa bersangka baik dan tidak mudah putus. Bahan-bahan berita tersebut akan dapat diikuti seketika nanti. Menteri-Menteri ASEAN dan Republik Rakyat China serta Setiausaha Agung ASEAN bertukar-tukar pendapat mengenai kepentingan teknologi digital dalam mendukung usaha membendung penularan wabak COVID-19 dan untuk mengukuhkan kerjasama dalam perkembangan serta inovasi ICT dan ekonomi digital. Pandangan itu diutarakan semasa pembukaan rasmi 2020 ASEAN China Year of Digital Economy Cooperation melalui sidang video. Majlis perasmian dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Persidangan maya itu turut dihadiri Menteri-Menteri ASEAN dan Republik Rakyat China yang bertanggungjawab ke atas sektor ICT dan ekonomi digital serta Setiausaha Agung ASEAN. Dengan bertemakan Combating COVID-19 through Joint Effort, Embracing Cooperation through ICT and Digital Development, Majlis Perasmian mengetengahkan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Dr. Tan Samai Komasin, Menteri Pos dan Telekomunikasi Republik Rakyat Lao selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN dan Tuan Yang Terutama Dato' Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Selain itu, Tuan Yang Terutama Miao Wei, Menteri Industri dan Teknologi Makluman Republik Rakyat China dalam ucapannya antara lain mengenalkan mengenai initiatives on building a partnership for the digital economy between ASEAN and China. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam ucapannya semasa persidangan itu mengongsikan inisiatif berlandaskan teknologi digital yang dilaksanakan di negara Brunei Darussalam dalam menangani wabak COVID-19. Dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti Artificial Intelligence, AI dan Big Data, penganalisaan keadaan kesihatan, alat penilaian diri dapat dilaksanakan melalui aplikasi BruHealth yang dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan. Selain itu, BruHealth juga berperanan sebagai sumber bagi maklumat sahih dan rasmi berkaitan COVID-19. Peningkatan dalam penggunaan perkhidmatan dalam talian oleh sektor awam, swasta dan masyarakat kini menjadi norma baharu yang dimudah cara dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan syarikat-syarikat telekomunikasi. Yang Berhormat turut mengongsikan mengenai perkembangan sektor infokomunikasi di negara Brunei Darussalam. Antaranya adalah penstrukturan semula sektor ICT pada 24 Januari 2020 yang menyatukan semua rangkaian infrastruktur telekomunikasi di bawah sebuah syarikat milik kerajaan. Dari penstrukturan ini telah menghasilkan peningkatan dalam kadar penggunaan perkhidmatan ICT, permintaan bagi fixed broadband meningkat 4 kali ganda dan penggunaan bagi fixed broadband data dan mobile data masing-masing meningkat sebanyak 60% dan 23%. Pada tarikh yang sama, rejim kawal selia dan perlesenan telekomunikasi juga dikemas kini dengan peniadaan yuran lesen tahunan bagi setiap pengguna telefon bimbit di negara Brunei Darussalam. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga mengungsikan mengenai pelancaran Pelan Indung Ekonomi Digital 2025 pada 4 Jun 2020
yang memberikan hala tuju ke arah transformasi digital dalam pelbagai kluster ekonomi. Dalam hal ini, teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence dan 5G adalah antara kemajuan teknologi yang giat diusahakan pada masa ini. Negara Brunei Darussalam telah menubuhkan National 5G Task Force yang terdiri daripada pihak kerajaan, industri dan akademia bagi membuat penelitian ke atas potensi dan peluang dari teknologi 5G. Task Force ini akan menghasilkan cadangan dari pelbagai perspektif mengenai 5G untuk negara Brunei Darussalam. Yang berhormat juga menekankan peranan ekonomi digital dalam menghadapi penularan wabak COVID-19. Dari itu, kerjasama serantau adalah penting untuk mengukuhkan usaha masing-masing bukan sahaja dalam mengatasi cabaran berikutan penularan COVID-19 tetapi juga untuk perkembangan sosial dan ekonomi yang resilient. Dalam hal ini, negara Brunei Darussalam mengelulukan pelaksanaan program dan inisiatif di bawah platform mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN Plus China, khususnya yang berkaitan dengan digital ekonomi untuk manfaat dan kepentingan bersama. Susulan penangguhan pengantaran jemaah haji bagi musim haji tahun ini, pihak pengurusan Darussalam Holdings Sdn Bhd mengambil beberapa langkah dengan mengambil kira situasi pandemik penularan wabak COVID-19. Khusus bagi para penerima tambang kerajaan seperti tambang perkhidmatan 12 tahun, tambang pension, tambang balu, tambang BSP, tambang RBA dan yang berkaitan dengannya, merujuk semula ke jabatan masing-masing dan ke Jabatan Urusan Haji. Dalam temu bual bersama RTB, Ketua Jabatan Haji dan Umrah, Darussalam Holdings Sdn Bhd mengongsikan proses pemulangan semula dan pembayaran semula atau refund pakej haji kepada jemaah. Jumlah yang akan dibayar semula adalah secara penuh tanpa sebarang caj perkhidmatan. Pembayaran akan dilakukan secara pemindahan wang ke akaun para jemaah masing-masing sama ada akaun tiket haji di Perbadanan Tabung Aman Islam Brunei (TAIF) atau Bank Islam Brunei Berhad (BIBD). Proses pemulangan wang akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dan dijangkakan akan mengambil masa selama lebih 2 atau 3 minggu tertaluk pada proses di syarikat Darussalam Holdings dan proses di pihak Perbadanan TAIF dan juga BIBD. Pada masa yang sama, dokumen pasport dan juga yang berkaitan dengannya akan juga diserahkan kepada para jemaah. Jika para jemaah haji yang berhasrat untuk meneruskan haji mereka di tahun hadapan atau menangguhkan atas sebab-sebab tertentu, mereka bolehlah maklumkan semula kepada pihak Jabatan Urusan Haji Kementerian Ahwal Agama untuk tindakan seterusnya. Perpaduan kehidupan berkeluarga, beragama, bermasyarakat dan bernegara mampu dicapai dengan sentiasa bersangka baik. Umat Islam adalah dituntun untuk sentiasa bersangka baik, berfikiran positif dan tidak mudah berputus asa. Ini kerana segala dugaan atau cubaan yang kita hadapi itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut dinyatakan dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Sentiasa Bersangka Baik. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sentiasa bersangka baik antara sesama manusia. Ini kerana bersangka baik itu mempunyai banyak kebaikan dan kelebihan. Antaranya, pertama, menunjukkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kedua, mengelakkan manusia dan umat daripada berpecah belah. Ketiga, membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah atau tercela. Keempat, mendidik kita untuk berkongsi rasa bahagia atas kejayaan yang dicapai oleh orang lain. Dan kelima, mengeratkan persahabatan dan persaudaraan antara sesama kita. Sebuah kapal menangkap ikan dan 5 orang warga negara Vietnam ditahan di perairan negara Brunei Darussalam. Seorang kapten dan 4 orang anak kapal terbabit diserahkan kepada polis marin pasukan polis di Raja Brunei bagi siasatan lanjut. Kapal nelayan negara
asing tersebut beserta dengan 5 orang anak kapal, iaitu seorang kapten dan 4 orang anak kapal, kesemuanya warga negara Vietnam, telah diserahkan kepada Polis Marin Pasukan Polis Diraja Brunei untuk siasatan lanjut. Jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 17-1 Perintah Perikanan 2009, kapten kapal akan dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 Brunei atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali, manakala kru kapal akan dikenakan denda tidak melebihi RM2,500 Brunei atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah mengambil langkah melaksanakan fasa pertama bagi pembukaan semula Pusat Orang Kelainan Upaya bermula 8 Jun lalu. Dalam tinjauan RTB ke beberapa buah pusat orang kurang upaya OKU mendapati pusat-pusat tersebut beroperasi berpandukan kepada syarat-syarat dan garis pandu yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Pusat-pusat OKU beroperasi dengan 30% kapasiti dalam satu masa dan hanya membenarkan pelajar-pelajar pada tahap risiko rendah. Pemeriksaan suhu badan, mengimbas kod QR, membersihkan tangan, penggunaan sungkem muka dan penjarakan sosial antara garis panduan utama yang dilaksanakan oleh pusat-pusat OKU yang dibenarkan untuk beroperasi semula. Pusat Ehsan Al-Amiral Haja Mariam di Kampung Bengkurung dan Semata, Brunei pada fasa pertama hanya menerima pelajar-pelajar yang tidak mempunyai sebarang simptom seperti demam, selesma, masalah pernafasan atau sebarang penyakit morbidity seperti epilepsi, asma dan eczema. Selain berupaya berkomunikasi, pelajar-pelajar yang terpilih juga berupaya memelihara kebersihan diri dan mempunyai pengetahuan mengenai kesihatan diri sendiri. Bila kami membawa kanak-kanak ini, of course kami mohon doa juga dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kanak-kanak ini terhindar daripada jangkitan COVID-19 ini. Selepas itu macam penghantaran diorang, kami memform our own SOP di mana hanya kanak-kanak ini yang kami bawa masuk, kami melarang macam parents apa masuk. Kanak-kanak ini diambil dari kereta oleh staf pusat Ehsan, dibawa ke kelasnya dan hanya di sini selama sejam setengah saja sebelum kami mengambil, and then kami juga observe social distancing dalam darjah di mana jumlahnya is limited but kami pun dah melupai yang dah dapat dulu kami terima pada fasa satu ini dengan mengadakan online teaching, masih lagi mengadakannya. Alhamdulillah. Strategi Semata Brunei bagi memastikan yang kapasiti kami tetap 30%. Kami ada mengubah suai jadual pembelajaran dorang, di mana kami ada membuat shifting schedule lah. Contohnya lah, biasanya 5 kali seminggu datang jadi 4 kali seminggu, di mana satu hari itu yang dorang dah datang kami ganti dengan dorang buat home program saja. Lepas itu sebagai contoh juga di pusat untuk dewasa baca, dari asalnya satu sesi dari pagi sampai petang, kami jadikan 2 grup sudah, sesi pagi sama sesi petang. So dari sana juga dapat kami limit lah berapa orang yang datang pada masa itu, dan ramai dalam satu masa. Dalam memastikan para pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka, khusus bagi para pelajar yang belum dibenarkan untuk menghadiri kelas, Pusat Ehsan Al-Amiral Haja Mariam dan Semata, Brunei masih meneruskan pembelajaran dengan menyediakan pack pembelajaran di rumah, pembelajaran dalam talian menerusi aplikasi Zoom dan sesi pengajaran dan pembelajaran secara one-to-one. Pelaksanaan de-escalation fasa pertama di pusat OKU adalah bagi memastikan keselamatan warga pusat terjamin dan menghindari ancaman penularan wabak COVID-19. Aplikasi BruHealth yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan mengamalkan langkah berjaga-jaga dalam membendung penularan wabak COVID-19. Setakat ini, lebih 300,000 orang telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi BruHealth. Bagi memperluaskan dan menggalakkan penggunaan aplikasi BruHealth,
Persatuan Bulan Sabin Merah Negara Brunei Darussalam bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan menyediakan meja bantuan atau helpdesk di Pusat Membeli Belah Rimba Point dan Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah bermula hari ini. Semasa temu bual bersama RTB, Dayang Nurul Izzah Izzati binti Awang Yahya, ahli Persatuan Bulan Sabin Merah menjelaskan, helpdesk yang diadakan bermula pukul 9 pagi bertujuan bagi membantu orang ramai memahami penggunaan dan kepentingan aplikasi BruHealth. Ada 2 tempat helpdesk disetupkan, satu di Rimba Point yang mana kami mengadakan pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad jam 9 pagi hingga 9 malam, dan satu lagi di Kompleks Yayasan Bandar Seri Begawan yang diadakan pada hari Ahad jam 9 pagi hingga 5 petang. Tujuan helpdesk disetupkan bagi menerangkan kepada orang ramai kegunaan BruHealth App, serta kami dapat assist orang ramai cara memuat turun dan penggunaan aplikasi berkenaan. Kerjasama orang ramai amat diperlukan dalam penggunaan aplikasi BruHealth dengan sentiasa mengimbas kod QR di tempat masuk dan keluar premis kerana penggunaannya dapat membantu memastikan keselamatan orang awam termasuk penjual dan pelanggan. Di samping itu, memudahkan Kementerian Kesihatan bagi pengesanan kontak sekiranya ada penularan jangkitan berlaku. Orang ramai yang masih belum mendaftar adalah disyorkan untuk memuat turun dan mendaftar ke aplikasi berkenaan. Sekiranya telefon bimbit yang digunakan adalah tidak kompatibel atau serasi, adalah disarankan untuk mendapatkan aplikasi kod QR daripada laman sesawang www.healthinfo.gov.bn. 20 buah keluarga terpilih yang kurang berkemampuan pagi tadi menerima sumbangan projek berbahagi bahagia yang dianjurkan oleh Kumpulan Asakusa Alumni Pertama Kem Eksplorasi Antarabangsa KEA 2019. Projek kali ini merupakan fasa kedua selepas pertama kalinya diungkahkan pada bulan Disember tahun lalu. Projek ini diadakan bermula hari ini hingga Ahad ini. Ianya merupakan projek kemasyarakatan yang memfokuskan kepada 20 buah keluarga yang terpilih di sekitar daerah Brunei Muara dan daerah Tutong. Menurut Dayang Siti Raimah binti Haji Awang, pengerusi Kumpulan Asakusa dan Program Berbahagi Bahagia, projek tersebut merupakan inisiatif kumpulan berkenaan untuk menggalakkan para belia untuk sentiasa memupuk semangat sukarelawan dan memberi tenaga bakti kepada masyarakat di negara ini. Kumpulan Asakusa juga berhasrat untuk meneruskan projek-projek yang lain di masa akan datang. Kumpulan Asakusa ini adalah alumni pertama daripada Kem Eksplorasi Antarabangsa, anjuran daripada alumni program-program antarabangsa. Apa? Kami terdiri daripada 17 orang belia daripada different NGO lah, sama kami berkolaborasi dengan Persekutuan Pengakap. Kami menerima sumbangan daripada orang ramai selama 2 minggu berupa barang-barang asasiatu berupa beras, minyak, telur dan lain-lain lagi. Penerima ini kami memilih daripada golongan orang yang kurang berkemampuan lah. Kami pilih daripada orang menerima bantuan JAPE, MUIP apa. Dari sanalah kami melihat dan kami meriki tempat itu dulu sebelum kami memilih keluarga-keluarga tersebut. Kami berharap agar belia di luar sana untuk sentiasa memupuk semangat dalam sukarelawan dan untuk memberi tenaga bakti ketani kepada komuniti di Brunei Darussalam lah.